Dan kita juga nak ikuti perkembangan Hasridah Hanim sendirilah. Bagaimana mungkin persiapan dalam kalangan media sendiri. Itu kami nak bawakan sekejap saja lagi. Anda perlu tunggu. Tetapi saya ni kan muskil tau. Dari sebelah tadi. awak ni, kenapa tiba-tiba dalam studio kita ada pula pengukur tinggi dan penimbang berat ni? Ada perbincangan sebenarnya, satu debat yang telah pun dipertengahkan. Rupa-rupanya rakyat Malaysia ni antara yang paling comel di Asia Tenggara. Paling comel dalam nasib konteks baik. apa? Comel dari segi ketinggian kita. Dikatakan di sini, kita bacakan untuk anda. Bukan yang ni ya. Di Facebook? Di Facebook. Okey, di Facebook. Ayuh kita tengok bersama-sama. Kita melihat kata purata ketinggian rakyat Malaysia adalah lebih rendah berbanding dengan negara-negara jiran seperti di Singapura, Jepun dan juga Korea Selatan. Okey, puratanya untuk kategori lelaki ketinggiannya adalah 164.7 cm. Bagi wanita kata tekak pula tiba-tiba 153.3 cm. Alamak, macam terkena ke batas-batas hidung sendiri pun ada juga. Itulah tapi yang dikatakan sebenarnya kenapa kita memiliki ketinggian yang paling rendah dalam 4 negara ini adalah disebabkan oleh faktor pemakanan kita yang melibatkan fasa pertumbuhan waktu alam kanak-kanak dan juga alam remaja. Selain daripada itu, mungkinlah juga kalau kita nak lihat dari segi aktiviti fizikal. Betul. Kurangnya aktiviti fizikal dalam kalangan masyarakat kita. Betul. Kesinambungan semua faktor ini termasuk pemakanan, aktiviti sihat dan sebagainya, juga cukup tidur. Tidur yang cukup itu juga menjanjikan kita dapat mempunyai tumbuh sarang yang lebih elok. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa ni bercakap tentang penjagaan membesarkan anak-anak, bukan saja kita bagi makan sedap saja, tapi apa kata khasiatnya, cukup aktiviti ke tidak dan juga cukup tidur atau tidak, semua itu memainkan peranan. Dan saya rasa kalau kita dah ada mesin melihat ketinggian kita ni, kita kena tengok kot. Betul lah. Kita kalau ni, tak buat apa penerbit kita sediakan ni. Sebab dia nak tengok lah. Selama ni mungkin kita dapat menipu penonton lah. Dengan ketinggian asal kita. Kalau orang lihat, mungkin orang nampak saya tingginya Rina. Tapi ini pernah terjadi. Bila orang jumpa saya secara personal, tiba-tiba macam, oh kecil je orangnya. Dia tak sebutlah pendek orangnya. Tapi kecilnya orangnya. Kita cuba ke? Apa kata Sofia mulakan? Waktu jus dulu. Tengok siapa start dulu. Pula. Okay, sebab ini satu jus. Jadi awak lah mulakan dulu. Okay. Baik. Kita memakai kasut tinggi. Jadi kita akan menolak lah. Tak tinggi sangat tu ya? Saya 2 inci. 2 inci 1 inci berapa cm? 2.5 cm. 2.5 cm. Jadi kita akan tolak sekejap lagi. Kita akan tolak 5 cm ya. Saya harus ke sebelah sana sebab nak lihat dari bawah. Jangan main tipu ya Sofia. Saya tak suka menipu, tapi saya tak katik sangat kot. Atas lagi. Tapi saya rasa ni dah cecah dah kan? Awak berdiri diam-diam kat situ Okey, purata ketinggian wanita di Malaysia ada 165. Okey. 165. Tapi ini kita nak tolak 5 cm. Okey, berat jangan tengok tak sempat. 165 tolak 5 cm. 160. 160 maksudnya saya above average lah. Okeylah. Alhamdulillah. Okey, Lena. Ni yang saya tak apa gemar ni. Saya pun sama. Saya pakai 1 inci je kasut. Ya ke 1 inci? Saya pakai 3 inci. Okey, 3 inci. Alah, hari ni kantoi diri sendiri ke apa ni? Hari ini kita menerima kenyataan lah ya. Okey, saya dah lama terima. Okey, dah stable kat situ. Jangan gerak. Jadi bacaannya kat sini 161. Tadi awak 1 berapa? 160. Kalau belum ditolak. 165. 165. Saya pakai 3 inci pun tak lepas. 165. Betul. Rosak ni, rosak. Jadi tolak 5 maksudnya 154 cm. Tolak 7. Sebab 7. Saya pakai 3 inci. Bersama dengan 7 cm. Jadi kena tolak 7. 157, 154 lah. Kenapa cakap? Biar penonton buat kiraan sendiri. Kita jujur. Tapi apa pun memang dalam purata ketinggian rakyat Malaysia lah. Yelah, saya orang kata dah menerima takdir ni. Comel, cantik. Jadi ketinggian kita bukan memainkan peranan yang besar, tetapi kita memberikan kesedaran lah. Mungkin kalau kita besarkan anak, kita cukupkanlah khasiat mereka, cukupkan tidur. Kita mungkin kalau tidur lebih sikit, mungkin lebih tinggi lah lepas ni Rina. Saya rasa sebab saya genetik.
Okey, baik. Kita nak bersama dengan rakan setugas kita yang sudah pun orang kata sampai di Hanoi, Vietnam bagi membuat liputan sukan si yang ke-31. Wow. Bakal bermula esok. Ini dia Hasnida Hanim secara atas talian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai Sofia, hai Rina. Wow. Hai. Sekejap, sebelum tu nak tanya, tinggi berapa? 163. Oh, 163. Baik. Ingatkan ada geng tadi. Okey, Hasnida, saya rasa awak baru saja tiba semalam kan. Mungkin nak ceritakan sikit pengalaman dan mungkin orang kata setakat ini apa yang awak dapat pantau ketika berada di Hanoi, Vietnam di sana. Silakan. Okey, Sofia, Rina, terima kasih dan terima kasih kepada MHI. Sebenarnya saya memang betul baru sampai semalam. Jadi daripada segi pandangan saya mengenai kata sambutan di Sukan Si Vietnam di Hanoi ini, memang nampak semuanya kata memang well prepared. Daripada tiba di airport pun kami memudahkan urusan di immigration kerana kami ada laluan khas untuk fast lane. Dan di sana juga kita pun risau juga in term of dia nak check kita punya PCR test ke ataupun anything yang berkaitan dengan COVID kan, sebab Vietnam boleh katakan dia punya kes agak tinggi jugalah di sini. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Tapi kami just prepared je. Cuma daripada Malaysia nak ke Hanoi tu mereka akan check lah kita punya full vaccination ataupun PCR kita bersemua lah. Jadi alhamdulillah tak ada masalah dan kita pun bila tiba di sana pun kita memang ada dokumen yang mengatakan kita adalah kru yang akan datang untuk buat liputan di sukan sini. Jadi cuma perjalanan dia tu agak jauh juga because of Hanoi ni pun dia jam jugalah macam kat KL. Oh ya ke? So kita orang macam ingat kan KL je yang jam ke apa kan. Rupanya kat sini pun memang dia punya traffic memang teruk jugalah. So kita akan orang kata timing tu kita nak kena manage betul-betul supaya kita tak terlewat untuk pergi venue ke venue lah. So untuk setakat ni kami belum pergi venue lagi. So macam hari ni saya akan ke venue untuk pencak silat sebab hari ni kita ada emas untuk acara silat seni lelaki ganda, men's ganda. So Malaysia akan turun untuk merebut pingat emas apabila mereka akan menentang Singapura lebih kurang jam 11.30 pagi waktu Malaysia. Dan kemudian kita ada lagi 2 pingat emas menjadi rebutan daripada lubuk emas kita iaitu acara terjun. Yang rakan segar saya Mike akan pergi ke sana untuk buat coverage bagi event men's individual 3 meter springboard menerusi Patrick Gabriel Gilbert dan juga Syafiq Putih dan juga di pendamping lain yang saya rasa pastinya semua nak orang kata memang confirm lah emas ni. Senang cakap dah confirm. Nak dengar. Ini adalah Lucy Datuk Pandalala Rinom dan juga Nur Dabita yang mana kita tengok sekarang ni kat skrin pun dia dah menang emas pertama hari tu. So hari ni dia orang akan turun dalam acara Synchro 10 meter platform Women's. So hari ni last day lah untuk acara terjun. Setakat ni 6 emas semuanya daripada acara terjun. So hari ni kita hopefully memang kita boleh sapu bersih semua emas lah. So setakat ni Malaysia masih berada di kedudukan teratas 6 emas, 2 perak, 2 gangsa. Okey, Hanim, kalau kita saksikan pastinya esok merupakan acara yang paling gilang gemilang lah acara pembukaannya. Persediaan daripada pihak media ataupun petugas di Media Prima sendiri, bagaimana anda di sana? Okey, buat setakat ni apa yang saya akan plan because kita mempunyai kekuatan kru yang terhad berbanding dengan yang lain. Tetapi kita akan berkolaborasi dengan kru di KL. Means kami di Vietnam akan memberi input dan mungkin ada sebahagian sukan yang kami tak dapat pergi because of dekat sini venue dia agak jauh. Macam Hanoi nak ke venue bola sepak lebih kurang dalam 3 jam. Wish, jauh tu. Jauh. So rasa macam Ipoh KL rasanya pergi. Jadi kami akan tumpukan sukan-sukan yang tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Jadi kita akan more cater dekat bahagian Hanoi. Jadi yang mana jauh-jauh kita akan tengok dari segi sumber yang mana kita ada akses daripada SNTV yang dan kita akan tengok daripada situlah berkomunikasi dengan kru di KL untuk game ataupun sukan mana yang kita perlu pergi ataupun kita just ambil input daripada source yang kita dah ada dekat KL. Okey, secara logistiknya kita kena melihat faktor itu juga. Okey, secara peribadi untuk Hanim, apakah acara sukan yang awak tak sabar-sabar untuk saksikan sendiri di sana?
Okay, of course kita memang pastinya mengharapkan sasaran 36 pingat emas dapat dicapai. Itu yang paling utama lah untuk kita punya sasaran bagi kontingen Malaysia di Sukan SEA kali ini. Untuk saya of course saya nak kita selain pada sasaran 36 pingat emas, kita dapat ambil semula ibu segala pingat, iaitu bola sepak. Itu yang paling penting sebab orang kata bola sepak ni walaupun kita tak orang kata tak champion overall ke apa ke, ibu segala pingat tu lah yang akan memberikan kita satu lagi wow factor lah untuk kontingen. Itu yang paling penting. Saya harapkan supaya macam hari ni pun kita punya pasukan bola sepak akan turun untuk perlawanan kedua. Jadi kita harapkan kejayaan akan diraih sekali lagi lah selepas kemenangan yang begitu dramatik berdepan Thailand hari tu kan. Ya, betul. Apa pun, kami ucapkan selamat bertugas untuk Hanim dan semua kru di sana. Jaga kesihatan diri anda. Maklumlah kes di Hanoi sendiri memang sangat tinggi kan. Jadi kami doakan agar Malaysia masih orang kata akan terus kekal lah sehingga ke 23 Mei ni di tangga teratas ya Hanim. Amin. InsyaAllah. Dan insyaAllah kami akan buat liputan yang terbaik lah dari segi untuk coverage di Bulletin TV3 di semua platform dan juga media sosial bagi media Prima. InsyaAllah. Terima kasih kepada MHI, Sofia dan juga Rina. Terima kasih Hanim. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum. Okey, dan pastinya kita akan bersama dengan Hanim lah dari masa ke masa. Sepanjang tempoh yang kita nantikan ini untuk memberikan kita perkembangan update yang terkini lah berkenaan dengan Sukan SEA ke-31 di Vietnam. Okey.